Dia kata kaedah keempat, dalalah nama-nama Allah atas zatnya dan sifatnya berlaku secara mutabaqah, tadammun dan iltizam. Baik. Yang ni dalalah. Yang tak ada apa. Ini dia kaedah berkaitan dengan bahasa lebih naknya. Berkaitan dengan bahasa. Sebab apa kita nak faham nama Allah berkaitan dengan bahasa Arab cukup rapat. Sebab Al-Quran dalam bahasa Arab, Allah bercakap dalam bahasa Arab dalam Al-Quran. Dan semua bahasa-bahasa kitab yang sampai kepada kita ialah dalam bahasa Semitik, bahasa Ibrani dengan Arab. Baik. Dia kata dalalah, petunjuk. Maksudnya kalimah. Masalahnya kalimah rajulun. Rajulun, dalalah dia kepada seorang lelaki. Rajulun. Kan? Tu maksudnya. Kalimah kitabun, dalalah dia kepada buku. Kan? Kita tahulah kitab. Maksudnya dalalah ni makna, petunjuk dia kepada objek tertentu. Jadi petunjuk nama Allah Ta'ala, petunjuk nama Allah Ta'ala kepada objek tertentu, kepada kalimah nama-nama Allah itu, dia kata ada 3 dalalah. Yang pertama dia kata dalalah mutabaqah. Yang kedua dia kata tadammun. Yang ketiga iltizam. Sebelum kita nak faham, kita kena faham 3 ni secara mudah. Ana ambil kalimah mudah sahaja. Kalimah al-bait, rumah. Al-bait, rumah. Okey. Kalau seseorang berkata, ishtaraitu baitan, aku membeli sebuah rumah. Aku membeli sebuah rumah. Maknanya dia beli rumah tu banyak mana? Sebuah rumah lah. Dengan segala isi rumah, dengan bilik air ada dalam rumah tu, dengan bilik tidur ada dalam rumah tu, kalau rumah tu furnished, dengan furniture dia sekali. Kan? Itu maksud kalimah bait. Jadi dalam ayat ini, ishtaraitu baitan, aku membeli sebuah rumah. Dia dalalah dia ialah mutabaqah. Sebab mutabaqah? Sebab kalimah bait di sini merujuk kepada rumah dan segala kelengkapan rumah. Dia tak beli rumah, maksud dia beli halaman rumah saja. Tak ada orang beli rumah, beli ruang tamu ya. Ada? Tak ada orang tak jual ruang tamu sahaja. Tapi kalau dia kata aku jual rumah, dia jual rumah semua sekali.